Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sekali lagi bersama dengan Cikgu Hafizah ya dalam Bicara Kaunselor. Hari ini Cikgu nak sentuh sikit berkaitan dengan stres, berkaitan dengan tekanan. Dan Cikgu nak fokuskan kepada stres dalam kalangan kanak-kanak, stres dalam kalangan remaja. Yang ni Cikgu nak menarik perhatian para guru, Cikgu nak menarik perhatian para ibu bapa ya. Untuk kita peka, kita kenal pasti simptom tekanan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak, oleh remaja. Kemudian kita cuba semak apakah kemungkinan punca tekanan itu datang dari kita, dan sekiranya ya atau sekiranya tidak, mungkin disebabkan oleh perkara lain. Jadi apa yang boleh kita buat untuk membantu mereka, insya-Allah. Baik, untuk kanak-kanak dan juga remaja ni ya, mereka juga seperti kita orang dewasa terdedah dengan stres, terdedah dengan tekanan. Kenapa ya? Mereka juga terdedah dengan aneka peristiwa di sekitar mereka yang menyumbang kepada stres. Tambah-tambah dalam keadaan sekarang ya, dalam keadaan PKP, anak-anak yang terpaksa belajar dalam kebiasaan baru, belajar secara online, dan anak-anak yang biasa keluar dengan kawan-kawan, berinteraksi dan beriadah tetapi berada di rumah disebabkan oleh PKP. Baik, maka ada faktor-faktor menyumbang. Situasi ini menyumbang kepada stres. Tetapi yang cikgu nak fokuskan hari ini adalah stres yang disebabkan oleh ibu bapa. InsyaAllah, kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan adalah ibu bapa yang tidak melakukan sebegini, Alhamdulillah. Tapi kalaulah tuan-tuan dan perempuan adalah dalam kalangan ibu bapa yang ada kemungkinan melakukan perkara ini, jadi semaklah kembali apa kesan dan akibat sekiranya kita meneruskan tingkah laku ini ya. Baik, cikgu nak fokuskan tekanan yang dihadapi oleh kanak-kanak, oleh remaja yang disebabkan oleh harapan yang terlalu tinggi yang disandarkan oleh ibu bapa kepada mereka. Contoh, ada ibu bapa yang menekan anak-anak bahawa dia nak anak ni nanti bila besar mesti jadi doktor. Dia nak anak ini bila besar nanti mesti mewarisi empayar perniagaan dia. Dia nak anak-anak ini mesti sambung belajar bidang undang-undang dan lahir sebagai seorang peguam. Kalau sekiranya sesuai dengan kemampuan anak, Alhamdulillah. Tapi yang cikgu katakan harapan yang terlalu tinggi ini yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak disebabkan oleh perkara-perkara tertentu. Mungkin kemampuan dia dari segi personalitinya tidak seiring dengan apa yang kita nak. Ataupun mungkin harapan kita untuk pencapaian akademik itu terlalu tinggi dan seakan mustahil untuk anak ini. Okey, cikgu bagi satu contoh. Ada ibu bapa yang meletakkan harapan yang terlalu tinggi untuk anak-anak. SPM mesti dapat 9A. Berada dalam kelas aliran sains tulen. Kenapa you tak boleh? Kakak you boleh dapat 9A. Abang you boleh dapat pelajar terbaik, bukan hanya pelajar terbaik sekolah tetapi pelajar terbaik negeri. Contoh. Kemudian anak ini tidak dapat carry subjek di dalam kelas aliran sains. Anak mohon untuk tukar aliran, kita tak benarkan sebagai ibu bapa. Anak mohon untuk drop subjek tertentu, kita tak benarkan. Dengan ulang-ulang kita bagi tahu anak kita, kakak boleh buat, abang boleh buat, kenapa you tak boleh? Baik tuan-tuan dan perempuan, apabila ia di luar kemampuan anak ini, perlahan demi perlahan apa yang anda sebut itu telah memberikan suntikan tekanan hari demi hari yang boleh mencetuskan emosi yang sedih, murung, gelisah dalam kalangan anak-anak. Jadi, akhir kata daripada Cikgu Hafizah sebagai guru, sebagai ibu bapa, berpada-pada ketika kita nak sandarkan harapan kepada anak didik kita, kepada anak kita, anak remaja kita ataupun yang berada di sekolah rendah di zaman kanak-kanak. Berpatut padan untuk kita menyandarkan harapan. Tengok juga personalitinya, tengok juga kemampuannya, supaya kita tidak tergolong dalam galangan ibu bapa yang memberikan harapan yang terlalu tinggi sehingga itulah yang menyumbang tekanan kepada anak-anak. Kita bimbang dia berhadapan dengan situasi yang tidak sihat dari segi kesihatan mentalnya.
Baik, itu saja daripada cikgu untuk slot yang ringkas ini. Mudah-mudahan apa yang cikgu kongsikan ini memberi panduan kepada anda sebagai para guru, memberi panduan kepada anda sebagai ibu bapa. Kita sama-sama baiki diri kita untuk menjadi guru, menjadi ibu bapa yang lebih baik, yang lebih berkesan, insya-Allah. Baik, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum tu, jangan lupa support channel YouTube Cikgu Hafizah. Jangan lupa like, share dan subscribe.